Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kau update day bersama dengan Atuk hari ini. Sembang-sembang pagi. Rasa semua sikit. Nampak tak boleh lama jugalah. Okey, tajuk kita hari ini, siapakah anak yang berjaya? Siapakah anak yang cemerlang? Ataupun ciri-ciri anak yang berjaya? Kalau kita lihat di luar sana, ramai ibu bapa meletakkan target anaknya cemerlang dalam akademik 10A, 20A, 15A, atau boleh masuk universiti, ijazah, master, PhD. Itu adalah kayu ukur ibu bapa sekarang, ibu bapa moden, Kerana pada mereka, kalau tanpa ijazah, tanpa master, tanpa diploma, maka gelaplah masa hadapan. Adakah pendapat ini benar? Ini yang kita cuba kaitkan hari ini. Kaitkan. Jadi kecemerlangan anak-anak itu terletak di mana? Siapa sebenarnya yang dianggap kecemerlang? Dan bagaimana untuk membolehkan anak kita menjadi cemerlang? Itu jelas. Bagaimana? Apa ciri-ciri? Daripada awal lagi kita boleh melihat apa ciri-ciri anak yang cemerlang. Apa ciri? Tapi walau bagaimanapun, sebelum kita berbincang mengenai ciri-ciri penting untuk mengenal pasti kecemerlangan anak-anak, kita mesti fokus dulu. Dalam bidang apa kita nak anak kita cemerlang. Ataupun semua bidang. Ataupun dalam bidang akademik semata-mata. Jadi itulah yang kita harus fokus. Kita jangan lari daripada matlamat yang sebenar. Ramai ibu bapa yang tersasar jauh bahawasanya tanpa akademik maka masa depan anak itu gelap. Jadi pendapat ini adalah tidak benar, tidak tepat, sebab akademik itu adalah hanya option saja. Yang lebih penting ialah dalam soal ibadah. Dari segi ruku Islam 5 perkara, ruku iman 6 perkara. Ini yang perlu dicemerlangkan dalam kalangan anak-anak kita. Terutama dalam ruku Islam 5 perkara. Syuhadah itu sudah semesti, tapi biasanya kita ditekankan kepada solat. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Fira, apa khabar? Terima kasih dengan Tok. Jadi kecemerlangan anak-anak ini adalah tidak tertakluk kepada kecemerlangan akademik. Sebab ramai ibu bapa yang marahkan anak kerana tak belajar, tak baca buku, ataupun tak pergi sekolah. Tetapi kalau tak solat, tak apa. Tak puasa, tak apa. Tak baca Quran, tak apa. Tak boleh baca Quran, tak apa. Ini sudah upside down. Terbalik. Dunia sudah terbalik. Sebab kita lupa kenapa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Allah kata, aku tidak jadikan manusia dan jin kecuali untuk sembahku. Sembah di sini adalah inverted comma, yang lebih penting kepada kita ialah dalam soal-soal ibadah. Betul, mencari ilmu itu juga satu fardu. Tetapi jika mengejar ilmu dengan meninggalkan soal-soal ibadah, itu yang dikatakan amat merugikan kita. Fira, sihat tu? Sihat, Alhamdulillah. Jadi kecemerlangan anak-anak ini mestilah terletak kepada kecemerlangan dalam soal solat. Itu nombor satu. Walaupun akademik dia turun sikit, jarang-jarang dapat A, jangan risau. Sebab ramai ibu bapa yang risau. Anaknya tak ada A, risau. Tapi anaknya tak tinggal solat. Itu kecemerlangan sebenar. Yang perlu kita tekankan. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan harta berjuta. Tetapi yang Allah, yang Rasulullah warisi kepada kita ialah sunnah dan juga Al-Quran. Itulah pusaka yang kita terima. Jadi kita juga mesti mengagihkan pusaka ini kepada anak kita. Kita mesti mengagihkan pusaka Rasulullah ini kepada keturunan kita. Amat rugi orang yang tidak mengagihkan harta ini. Harta Al-Quran dan juga sunnah. Ramai orang yang mengagihkan harta sebenarnya yang Rasulullah tak buat. Rasulullah tidak mewariskan harta berbilion, berjuta, tidak.
Tidak. Bahkan pernah satu bentuk cincin pun Rasulullah sedekahkan kepada orang lain. Sebab Rasulullah kata dia tak nak lambat dia masuk syurga nanti kerana dipersoalkan masalah sebentuk cincin. Itu contoh. Jadi orang yang kaya memang susah masuk syurga. Dan memang orang yang kaya paling ramai masuk neraka. Itu jelas yang ditekankan oleh Rasulullah. Jadi perkanan kita dalam soal pendidikan ialah kita pastikan dari segi kecemerlangan dalam solat. Bukan sahaja setakat boleh solat sebiasa, tapi boleh faham mengenai mana-mana dalam solat. Tepat pada waktu. Lebih-lebih lagi anak yang solat di masjid. Itu yang terbaik. Ya, harta semana tu. Harta yang bagaimana tu? Harta. Harta bagaimana? Rasulullah tidak meninggalkan harta, Fira. Tidak. Kepada Fatimah, tak ada. Sebab harta itu bukan jaminan untuk masa depan. Dan juga harta itu bukan jaminan. Sebab itu anak yatim piatu, kalau harta itu menjadi ukuran kesenangan di masa hadapan, maka bagaimana dengan anak yatim piatu yang tidak ada harta apa semua? Adakah itu merupakan tidak adilnya? Sebab itu dunia ini adil. Iaitu harta bukan menjadi ukuran untuk anak itu sukses. Bukan. Bahkan ada harta yang membawa malapetaka kepada anak-anak. Tapi yang paling penting ialah Al-Quran dan hadis. Itulah pusaka yang mesti diwarisi. Mesti pusaka itu perlu diwarisi. Bukan setakat baca Al-Quran. Bukan setakat solat saja. Tetapi memahami isi-isinya agar kita menjadi seorang insan yang beriman. Amal soleh dan solehat. Hindun, Assalamualaikum Tok dan sahabat syurga semua. Tak boleh join tengah kerja. Okey, terima kasih banyak. Waalaikumsalam Hindun. Tak boleh join. Apa nak buat? Jadi, Atuk berharap cara kita mendidik anak-anak kita, jangan meletakkan kejayaan seseorang anak itu terletak kepada kejayaan akademik semata-mata. Jangan. Sebab ramai korporat-korporat, orang kaya profesional tapi tak solat. Yang sedih lagi minum arak, berjudi, berfoya-foya, duit banyak, pangkat besar, korporat untung berjuta. Itu amat malang kepada kita. Boleh tak kalau Faya nak buat dua-dua? Boleh. Kalau Fia nak buat dua-dua boleh. Adakah harta? Tapi harta yang diperoleh itu terus diinfak. Infak disedekahkan. Rasulullah bukan tak kaya. Sayyidina Umar bukan tak kaya. Sayyidina Osman bukan tak kaya. Sayyidina Abu Bakar juga bukan tak kaya. Sayyidina Ali juga bukan tak kaya. Dia orang kaya. Tapi apabila dia orang dapat saja rezeki, dia terus infak, terus sedekah. Itu kaedah mereka. Sebab pada mereka, mendapat harta itu adalah sumbangan daripada ataupun kurnia daripada Allah SWT dan terus infak untuk mendapatkan pahala. Itu perjuangan mereka. Berbeza dengan orang kita sekarang. Orang kita sekarang dapat harta simpan. Melabur, cerita simpan, melabur. Itu cara kita, cara hidup kita. Bukan cara hidup Rasulullah. Jadi dalam soal untuk mendidik anak-anak, pastikan anak-anak kita cemerlang dalam ibadah. Itu nombor satu. That's number one. Top priority. Mesti cemerlang dalam ibadah. Kemudian baru pergi kepada akademik. Itu step dia. Tapi ibu bapa sekarang sudah terbalik. Cemerlang dalam akademik. Tapi ibadah letak bukan entah ke mana. Anak baca Al-Fatihah pun tak boleh. So kalau tak boleh baca Al-Fatihah, berarti dia tak solat. Sebab tiada ada solat tanpa Al-Fatihah. Itu jelas. Jelas untuk kita jadi ukur. Okey, itu sedikit mengenai fokus kita. Siapa anak yang cemerlang sebenarnya? Ini yang lari. Anak yang cemerlang sebenarnya ialah anak yang kuat beribadah. Daripada kecil lagi kuat beribadah. Boleh baca Quran. Kalau hafiz lagi bagus. Boleh baca Quran. Dan banyak berzikir. Solatnya termasuk juga solat-solat sunat. Daripada kecil lagi didik. Itulah kecemerlangan. Anak yang cemerlang. Dunia dan akhirat. Tapi kalau dia cemerlang dalam akademik pula, dapat 2A, 3A, 4A, 20A, itu adalah bonus. Bonus masa hadapan dia. Tapi kalau semata-mata cemerlang, 20A, tapi tak solat, itu anak yang malang. Dan yang lebih malang lagi, tak solat dan belajar pun tak cerdik. Tak ada A langsung. Itu yang terlalu malang. Jadi, elakkanlah daripada tak berjaya dalam akademik dan gagal dalam soal ibadah. Jadi bagaimana ciri-ciri kita nak kenal anak kita itu anak yang cemerlang? Pertama sekali ialah anak itu suka ataupun mudah menghormati ibu bapa. Jika anak itu dididik menghormati ibu bapa dalam semua segi,
cara bercakapnya, cara berhubung, cara bergaul, ikut perintah, semuanya. Itu adalah ciri. Kalau kita lihat anak-anak tu ada ciri-ciri ini, maka anak itu adalah anak yang berjaya. Kalau disuruh solat, dah tanya dah solat ke belum? Dah. Ataupun kalau yang teruk sikit, dah solat belum? Sekejap lagi. Atau yang teruk lagi, dah solat ke belum? Tak nak solat. Ada juga yang kata demikian rupa. Itu kaedah kita. Bagaimana kita dapat melihat. Tapi kalau bagi anak yang kita sebut saja, waktu zuhur dah masuk dah ni. Dah pukul 1 suku. Dah solat belum? Sekejap lagi lah. Itu bagus. Yang tak solat itu tak bagus. Ataupun sekurang-kurang, dah ada wuduk dah. Tunggu masuk waktu je nak solat. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Dan sekali-sekala kita akan melihat menghormati dalam keluarga kita ini, itu adalah ciri-ciri penting yang kita boleh kena pasti anak itu cemerlang atau tidak. Ataupun anak itu membantu bapa melakukan kerja-kerja rumah dengan mudah. Tak payah suruh. Itu ciri-ciri penting. Menyapu rumah, lap meja, hari Minggu ambil pakaian semua, basuh, sidai pakaian, cuci kereta. Ini kerja-kerja yang tak perlu disuruh. Itulah ciri-ciri anak yang cemerlang. Tapi kita lihat ada keluarga yang ibu bapa yang buat kerja. Anak tidur. Anak tidur tak bangun. Itu yang terjadi. Jadi kita itu adalah ciri-ciri. Yang mana untuk melihat bagi anak-anak yang cemerlang ialah anak-anak yang melakukan kerja-kerja di rumah tanpa disuruh. Kalau disuruh buat tu boleh tahan. Yang suruh tak buat itu yang paling teruk. Yang paling teruk. Paling teruk. Dan yang seterusnya ialah berusaha menjadi yang terbaik dalam pelajaran dan juga kerjaya. Anak itu berusaha menjadi terbaik dalam soal-soal ibadah. Ibadah, masuk waktu, dia azan. Ayah, biasa ayah azan ya. Dah masuk waktu zuhur, dah masuk waktu isya, dah masuk waktu maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak kita azan. Dan kita jadi iman dalam keluarga itu. Itu cantik. Itu ciri-ciri yang baik. Ya, Nagaman. Assalamualaikum, Tok. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dapat dengar Tok lagi. Dunia ini kejam ke tu? Dunia ini kejam. Dunia ini adalah sendiwara semata-mata. Dunia ini adalah melalaikan kita. Orang yang terpedaya dengan dunia, maka dia akan terdiri daripada orang yang rugi. Jadi ciri-ciri anak yang cemerlang. Cemerlang ini ialah anak yang berusaha untuk menjadikan dirinya dalam soal ibadah sebagai prioriti dia. Ibadah soal prioriti. Dalam soal solat, baca Quran, masa free dia baca Quran. Ataupun panggil ustaz datang ke rumah, baca Quran. Jangan pula lari. Yang teruknya lari. Sentiasa jujur dan meluahkan perasaan. Sentiasa jujur dan sentiasa berkomunikasi yang baik dengan parents, dengan keluarga. Itu juga ciri-ciri anak yang cemerlang. Sentiasa sit down, tanya, bercakap dengan baik. Dan apabila do's and don't kita ceritakan kepada anak-anak, dia boleh ikut apa yang boleh dibuat dan dia boleh kengkang atau berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang tidak patut dia orang buat. Manners dan sebagainya. Ini semua adalah membuktikan ciri-ciri anak itu sebagai anak yang cemerlang. Dan anak yang cemerlang ini juga, dia boleh daripada kecil lagi dia berdikari untuk menjaga kesihatan. Basuh baju sendiri. Kalau dia ada buku, bilik sendiri, dia kemaskan rumah bilik dia sendiri tersusun. Lepas tidur tersusun. Ini ciri-ciri anak yang cemerlang. Kalau bilik pun macam kandang kerbau, beratlah. Beratlah. Berat. Jadi anak-anak yang cemerlang dia mampu mengurus sekurang-kurangnya biliknya sendiri, tempat dia tidur, kalau ada bilik tidur ataupun katilnya sendiri. Okey, sebelum kita teruskan bual bicara kita seperti mana biasa, kita membaca ulumul kitab dulu, Al-Fatihah, dan kita niat sedekahkan pahalanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, isteri dan keluarga, anak-anak, cucu-cucu, menantu, rakan-rakan, sahabat, guru-guru, jiran-jiran, rakan-rakan coup of the day yang sentiasa setiap hari ada yang dah masuk, yang tak masuk, yang akan masuk. Tak apalah, kita sedekahkan pahala kepada mereka dan juga kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup dan yang telah mati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi tajuk kita hari ini, Quote of the Day, bersama Ngatuk, siapakah anak yang paling berjaya? Anak yang paling berjaya. Adakah bila besar nanti boleh jadi menteri? Contoh, pegawai besar, ketua pengarah sebagainya. Tetapi anak yang paling berjaya ialah anak daripada kecil sehingga dewasa tidak pernah tinggal solat. Mahir tahfiz Al-Quran lagi bagus. Untung orang yang tahfiz Al-Quran. Orang yang tahfiz Al-Quran ini, orang yang boleh masuk syurga dalam pintu-pintu mana dia masuk. Dia boleh masuk syurga. Itulah orang tahfiz, hebat tahfiz. Jadi kita buat bicara kita hari ini adalah ciri-ciri anak yang cemerlang. Iaitu dia belajar berdikari dan menjaga kebersihan dan kesihatan diri dia. Tak payah ibu bapa tegur, tak payah ibu bapa setiap kali kena suruh dan sebagainya. Dia boleh manage diri dia sendiri. Itu adalah ciri-ciri pelajar yang cemerlang. Dan yang paling penting sekali ialah pelajar itu tidak terjebak dengan masalah sosial, dadah, jenayah dan sebagainya. Itu adalah perkara yang paling teruk jika terjebak pada masalah sosial. Jadi kita mesti berusaha supaya pastikan anak-anak kita tidak terjebak dengan masalah-masalah sosial yang kita pakaikan tadi. Jadi okey. Jadi quote of the day kita hari ini, secara rumusannya, siapakah anak yang cemerlang? Anak yang cemerlang ialah anak yang tak tinggal solat 5 waktu daripada muda sehingga kepada tua. Itu anak yang cemerlang. Boleh membaca Al-Quran dengan baik walaupun tidak hafiz 100%. Dan anak itu juga kuat berzikir, kaki masjid, berbudi pekerti yang baik, yang tinggi. Dan di samping itu dia cemerlang dalam dunia kerjaya dia. Jadi pengarah, ketua pengarah. Itu bonus. Bonus. Kita jangan duka cita anak kita tak jadi pengarah. Tetapi anak kita menjadi seorang tu imam. Ataupun anak kita menjadi seorang yang alim. Atau anak kita menjadi seorang yang ustaz dan sebagainya. Jadi itu yang lebih cemerlang sebenarnya. Cemerlang. Sebab dalam soal kebahagiaan sebenarnya ini adalah relatif. Adakah dengan wang yang banyak bahagia? Belum tentu. Tetapi yang pasti, bagi orang yang tidak pernah tinggal solat, sentiasa berzikir, sentiasa membaca Al-Quran, sudah semesti dia akan mencapai tahap kegembiraan yang luar biasa. InsyaAllah. Jadi cukuplah untuk hari ini yang kita buat bicara. Semoga memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.